Baik, kembali dalam rutin awal ni. Dengan hari pengundian semakin hampir, setiap hari liputan berita semakin padat dengan laporan PRN. Jadi untuk segmen ini, kita ingin berehat seketika daripada berita politik. Baru-baru ini, pasukan paragliding negara menyertai acara Paragliding Accuracy World Cup yang berlangsung di Lombok, Indonesia pada 27 Julai lalu. Dalam acara tersebut, atlet paragliding negara Muhammad Akiluddin Muhammad Nafi telah mencipta sejarah apabila berjaya muncul sebagai juara kategori junior dan juara keseluruhan. Muhammad Akiluddin mendapat perfect zero pada target pad, menewaskan 77 atlet terbaik dunia dari 13 buah negara. Dan sebentar tadi sebenarnya rakan penyampai Nailah Huda menemu bual Akiluddin dan pasukannya, dan kita saksikan sedutan temu bual berkenaan. Pertama sekali, kita bermula dengan Cik Nazri. Boleh kongsikan sedikit pengalaman menyertai Paragliding Accuracy World Cup di Lombok baru-baru ini? Okey, baik, terima kasih. Saya Nazri dan kita nak kongsikan memang pengalaman yang amat teruja lah di prestasi dunia di World Cup, yang memang kalau kita tahu kalau World Cup ni dah tentulah label-label atletnya memang bertaraf dunia, so memang challenging. Dan alhamdulillah walaupun kita tak berjaya di peringkat untuk mendapatkan kedudukan tim, sekurang-kurangnya salah seorang daripada tim kami iaitu Akiluddin yang juga merupakan pilot junior dan sekaligus juga merangkul sebagai juara keseluruhan dalam World Cup kemarin. Ya, Muhammad Akiluddin tahniah dinobat sebagai juara kategori junior dan juga juara keseluruhan. Muhammad Akiluddin boleh kongsikan sedikit perasaan dan juga pengalaman ketika di Paragliding Accuracy World Cup di Lombok. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menyertai PGAWC yang bertaraf dunia. Jadi ini berbeza dengan pertandingan-pertandingan yang pernah saya sertai. Yang hanya bertaraf kebangsaan dan antarabangsa sahaja. Jadi alhamdulillah pengalaman ini sangatlah teruja bagi saya dan berhargalah. Jadi sangatlah sengit Jadi ya. Cik Nazri boleh kongsikan sedikit bagaimana cabaran untuk seluruh pasukan menjalankan persiapan bersiap sedia untuk pertandingan di Lombok? Okey, kalau daripada sudut kami sendiri sebagai pasukan Cloud Base KKB Malaysia, mewakili Malaysia, ialah kami daripada segi dari segi kos adalah paling yang kita cabaran bagi kami lah, kerana kebanyakan memang kita menggunakan kos sendiri. Jadi itu cabaran yang pertama. Dan segi equipment yang kita guna pakai, macam kita training kita memerlukan electronic pad. Jadi kita kebanyakannya kita menggunakan usaha kami sendiri bahawa masa ni. Jadi untuk itu mungkin dengan kejayaan yang telah pun dicapai melalui wakil kami daripada atlet Akiluddin, mungkin memberi ruang atau muka mata kepada ramai pihak dekat luar sana yang boleh membantu kami bagi memajukan ataupun develop untuk sukan paragliding kita di Malaysia. Ya, seperti yang Cik Nazri katakan, ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat kepada sukan paragliding yang seperti yang dapat kita lihat pada pertandingan ini. Sebenarnya kita mempunyai bakat yang bertaraf antarabangsa, mampu dinobat dan meraih kedudukan sebagai juara. Pandangan Cik Nazri, sebenarnya sokongan yang perlu ada daripada masyarakat, mungkin juga sokongan daripada pihak kerajaan. Kalau kita melihat sukan paragliding ini nak dibandingkan dengan sukan-sukan lain mungkin tidak begitu popular lagi dalam kalangan masyarakat. Jadi apa harapan Cik Nazri melihat kepada kemenangan yang baru saja diraih? Okey, betul. Memang salah satu kekangannya daripada segi sudut sumber kewangan bagi kita menjalani latihan dan juga pergi ke luar negara, semacam ialah kebanyakannya bila pertandingan-pertandingan yang diadakan adalah peringkat di luar negara, jadi memerlukan kos yang agak tinggi kan. Jadi mungkin yang mana saya katakan tadi, mungkin dengan kejayaan yang telah dicapai di Lombok tempoh hari di World Cup,
kita mengharapkanlah macam di pihak kerajaan, di pihak KBS pun sebenarnya memang ada bantuan yang diberikan sebelum ni, tapi tidaklah orang kata daripada segi yang betul-betul daripada segi intensif yang kita perlukan lah. Ialah kita faham daripada segi sukan paragliding ini adalah sukan yang sangat minoriti dari segi yang bukan favourite sukan, terutamanya di Malaysia. Tapi apapun sebenarnya kita ada banyak ruang lagi untuk sukan paragliding ini untuk kita mendapat tempat di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat dunia. Jadi kita harapkanlah di peringkat agensi kerajaan dan juga mungkin daripada pihak luar juga yang mungkin boleh membantu kami untuk kami daripada segi kewangan, membantu dari segi kewangan untuk latihan dan juga untuk kami orang kata pergi ke pertandingan di peringkat luar. Ya, seperti yang Cik Nazri katakan itu, latihan dan sumber kewangan yang perlu diadakan untuk persiapan dan sebagainya. Apa sebenarnya bentuk persiapan, bentuk latihan yang diadakan kalau kita berbalik kepada pertandingan baru-baru ini di Lombok, acara Paragliding Accuracy World Cup ini? Apa sebenarnya bentuk persiapan, bentuk latihannya yang perlu dijalankan? Dari segi latihan yang kami jalankan adalah daripada segi untuk setiap kali ini kita perlukan transport. Kita ada kos untuk transportation untuk naik ke atas take off. Daripada segi lain-lain ke mungkin daripada kalau kita nak pergi ke tempat lain mungkin untuk sesuai dengan macam contoh di site kita mungkin tak tertumpu kepada satu-satu site je. Kita akan tengok contoh macam di Lombok, kita site yang sesuai untuk kita training di kita Malaysia, mungkin mana tempat yang sesuai, jadi kita perlukan dari kos penginapan, pengangkutan dan sebagainya lah. Itu antara kos yang kita perlukan. Dan di samping itu juga daripada segi equipment, mungkin di kalangan kami bukanlah orang kata di kalangan yang orang kata kewangan yang kukuh. Jadi kita kadang daripada segi equipment seperti harness yang kita gunakan, daripada segi glider, payung yang kita gunakan mungkin makin lama makin kurang daripada performance-nya dan kita memerlukan equipment yang lebih baru. Jadi dan sesuai dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi daripada situlah antara kewangan, daripada si sumber kewangan yang boleh membantu kami untuk kami dalam segi latihan dan juga ke pertandingan-pertandingan di luar. Okey, baik. Akhir sekali Cik Nazri, dengan kemenangan ini mungkin Cik Nazri ingin kongsikan sedikit mesej kepada anak muda di luar sana yang berminat untuk menyertai dan cuba sukan paragliding ini. Okey, kepada orang kata generasi muda di luar sana sebenarnya untuk generasi muda untuk bangkit ataupun yang berminat untuk menjadi atlet dalam paragliding, menjadi atlet paragliding di Malaysia sebenarnya terbuka luas untuk menjadi atlet jadi atlet Malaysia, kerana kita kalau di Malaysia ni kekurangan atlet-atlet yang betul-betul berminat dan betul-betul mempunyai potensi yang sangat luar biasa, seperti mana yang kita dapat lihat Akil dan juga yang lain-lain atlet yang ada sekarang. Dan juga tak selain daripada yang atlet-atlet yang sedia ada, tapi disebabkan kurang minat daripada mungkin daripada segi exposure lah. Daripada segi exposure tu mungkin kurang dekat luar sana tu, tapi untuk mereka yang betul-betul berminat boleh menghubungi kami di kalau nak ni mungkin boleh ke datang ke KKB ataupun mana-mana set paragliding untuk dapatkan intensif ataupun mendapatkan permulaan latihan dan seterusnya menjadi atlet, mungkin bakal atlet Malaysia di masa akan datang. Okey, baik, terima kasih dan tahniah kepada seluruh pasukan paragliding negara. Itu tadi Muhammad Nazri Sulaiman, atlet dan pengasas pasukan Cloud Base KKB, Muhammad Akhiluddin Muhammad Nafi dan seluruh pasukan paragliding negara yang baru-baru ini mencipta kejayaan, kemenangan di acara Paragliding Accuracy World Cup di Lombok, Indonesia baru-baru ini. Itu saja perkongsian. Kita kembali kepada Ihsan. Baik, terima kasih Naila. Dan untuk itu sekian Buletin Awal ini. Saya Ihsan Ayah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.